Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini cikgu akan bincangkan bab yang kelima iaitu tajuk ubahan, dan fokus cikgu pada hari ini adalah tentang ubahan langsung. Baiklah, kita kenal dahulu berkaitan dengan tajuk ubahan. Ini sebagai satu contoh iaitu tentang Kafe Pak Din, menu rakyat satu Malaysia. Kafe Pak Din menawarkan 2 set makanan, satu set sarapan berharga RM2, manakala satu lagi set makan tengah hari berharga RM4 Malaysia. Baiklah, program menu rakyat satu Malaysia telah dilancarkan oleh Kerajaan Malaysia bertujuan untuk mengurangkan beban perbelanjaan harian rakyat. Sekarang kita boleh menikmati set sarapan dengan harga RM2 dan set makan tengah hari dengan harga RM4 di semua premis makanan yang mengambil bahagian dalam program menu rakyat satu Malaysia. Halim biasanya membelanjakan RM3.50 untuk sarapan pada setiap hari. Apakah yang berlaku terhadap jumlah perbelanjaan sarapannya setelah dia bersarapan di premis makanan ini? Bolehkah anda nyatakan hubungan antara jumlah perbelanjaan sarapan dengan harga sarapan? Ini adalah salah satu contoh kaitan topik ubahan dengan kehidupan harian semasa. Baiklah, kita akan pergi kepada pengenalan kepada tajuk ubahan. Dalam tajuk ubahan ini, kita ada 3 subtajuk. Pertamanya adalah ubahan langsung, kedua ubahan songsang, dan ketiga adalah ubahan tercantum. Pada hari ini, cikgu akan membincangkan 5.1 ubahan langsung. Pengenalan kepada ubahan langsung, apabila jumlah simpanan dalam akaun bank kita bertambah, faedah yang diperolehi juga akan bertambah dan begitu juga sebaliknya. Contoh kedua adalah berkaitan dengan bil air. Apabila bil air meningkat jika penggunaan air bertambah dan bil air menurun jika penggunaan air berkurang. Hubungan sebegini dikenali sebagai ubahan langsung, di mana kita perhatikan daripada 2 contoh di sini, sekiranya suatu kuantiti meningkat, kuantiti yang kedua juga akan meningkat. Manakala sekiranya suatu kuantiti itu berkurang, maka kuantiti yang kedua juga akan turut berkurang. Baiklah, dalam tajuk ubahan langsung ini, kita akan membincangkan pertama sekali adalah menyatakan perubahan yang berlaku kepada suatu kuantiti apabila kuantiti yang lain berubah. Kedua, kita akan menentukan sama ada suatu kuantiti berubah secara langsung terhadap kuantiti yang lain. Ketiga, kita akan menulis suatu ubahan langsung dalam bentuk persamaan. Keempat, kita akan mencari nilai satu pemboleh ubah dalam suatu ubahan langsung. Dan akhir sekali kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Baik, secara konsepnya, kamu telah perhatikan bahawa apabila suatu kuantiti berubah, maka kuantiti yang lain juga akan turut berubah. Untuk menentukan sama ada suatu kuantiti Y berubah secara langsung terhadap suatu kuantiti X, kamu boleh menghitung nilai hasil bahagi di antara Y dibahagi dengan X. Jika nilai hasil bahagi Y dan X ialah pemala, maka dikatakan Y berubah secara langsung dengan X dan begitu juga sebaliknya. Kesimpulannya, kuantiti Y berubah secara langsung dengan kuantiti X jika dan hanya jika nilai hasil bahagi antara Y dan X ialah pemala. Secara graf, kita perhatikan hubungan di antara Y dan X
graf Y melawan X ialah satu garis lurus yang melalui asalan yakni 0, 0. Maka kita boleh membuat kesimpulan bahawa Y berubah secara langsung dengan X dan hubungan antara Y dengan X boleh ditulis sebagai Y berkadar langsung dengan X. Mana secara graf kita perhatikan garis hubungan antara Y dan X adalah satu garis lurus yang melalui asalan 0, 0. Baiklah, contoh yang pertama. Berkaitan dengan penggunaan isi padu petrol sebuah kereta bergantung pada jarak perjalanan yang dilaluinya. Nyatakan perubahan isi padu petrol apabila jarak perjalanan yang dilalui oleh kereta itu A bertambah 2 kali ganda, B dikurangkan sebanyak 20%. Baiklah, cara penyelesaiannya kita perhatikan dalam kes contoh ini, isi padu petrol yang digunakan juga akan bertambah 2 kali ganda sekiranya perjalanan yang dilalui kereta itu bertambah 2 kali ganda. Yes, cikgu ulangi, sekiranya perjalanan yang dilalui oleh kereta itu bertambah 2 kali ganda, maka isi padu petrol yang digunakan juga bertambah 2 kali ganda. Ini menunjukkan hubungan ubahan langsung. Kedua, sekiranya perjalanan yang dilalui oleh kereta itu dikurangkan sebanyak 20%, maka kita perhatikan isi padu petrol yang digunakan juga akan dikurangkan sebanyak 20%. Jadi, kes yang kedua kita perhatikan, sekiranya perjalanan dikurangkan sebanyak 20%, maka isi padu petrol yang digunakan juga akan dikurangkan sebanyak 20%. Ini menunjukkan hubungan langsung antara kedua-dua kuantiti tersebut. Baiklah, kita pergi kepada contoh yang kedua. Bagi setiap jadual berikut, tentukan sama ada kuantiti yang diberi berubah secara langsung dengan kuantiti yang lain. Jika ya, tulis hubungan tersebut dengan simbol perkadaran. Pemanjangan spring L dengan jisim beban M. Jadual menunjukkan jisim beban 10, 20, 30, 40, 50 menunjukkan bahawa jisim beban ini meningkat setiap 10. Dan pemanjangan spring juga kita perhatikan akan turut meningkat daripada 2.5, 5.0, 7.5, 10 dan 12.5. Jadi, secara kesimpulannya dalam kes jadual seperti ini, untuk menentukan bahawa jisim beban adalah berkadar langsung dengan pemanjangan spring, kita perhatikan untuk kita tentukan hubungan langsung, kita lihat kepada hasil bahagi di antara pemanjangan spring L dan juga jisim beban M. Hasil bahagi di sini menunjukkan kesemua nilai hasil bahagi L dan M bersamaan dengan 0.25. Nilai hasil bahagi L dan M yang sama ini kita katakan adalah pemalar. Maka L dikatakan berubah secara langsung dengan M dan boleh ditulis sebagai L berkadar langsung dengan M. Ya, cikgu ulangi. Untuk ubahan langsung, kita perhatikan hasil bahagi di antara dua kuantiti ini. Sekiranya nilainya sama, kita katakan dia adalah pemalar. Jadi ini mengesahkan bahawa kuantiti jisim adalah berkadar langsung dengan pemanjangan spring. Baik, kita pergi kepada bentuk persamaan. Hubungan Y berkadar langsung dengan X boleh ditulis dalam bentuk persamaan. Kamu telah mempelajari bahawa apabila Y berubah secara langsung dengan X, yakni Y berkadar langsung dengan X,
Nilai hasil bahagi Y dan X ialah pemalar. Katakan nilai hasil bahagi di antara Y dan X ialah pemalar K. Maka kita boleh menulis hasil bahagi Y dan X ialah K ataupun boleh ditulis sebagai Y bersamaan dengan KX. Maka waktu ubahan langsung yang melibatkan pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Y boleh ditulis dalam bentuk persamaan dengan K dikenali sebagai pemalar ubahan. Jadi kalau kita perhatikan bentuk di sini, apabila kita hendak menukar daripada hubungan perkadaran menjadi persamaan, kita wajib letak pemalar K. Ya. Baiklah. Pergi kepada contoh yang ketiga, diberi Y berubah secara langsung dengan X dan Y sama dengan 6 apabila X bersamaan 2. A. Ungkapkan Y dalam sebutan X. B. Hitung nilai X apabila Y bersamaan dengan 27. Proses penyelesaian soalan ini terdapat 3 proses. Langkah pertama, kita tulis hubungan antara X dengan Y. Langkah kedua, kita cari nilai pemalar K dengan menggantikan nilai X dan nilai Y. Dan langkah ketiga, kita cari nilai X dengan menggantikan nilai K dan nilai Y. Baiklah. Kita lihat proses untuk menyelesaikan soalan A. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Daripada soalan telah dinyatakan bahawa Y berubah secara langsung dengan X. Daripada ayat ini, kita boleh tulis dalam ayat matematik, iaitu hubungan antara X dan Y boleh ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Yang kedua, kita tukar kepada bentuk persamaan. Kita tukar daripada tanda perkadaran kepada tanda persamaan, mana wajib kita masukkan pemalar K. Langkah ketiga, kita masukkan ke semua nilai yang diberi. Dalam soalan ini, nilai Y telah diberi sebagai 6 dan nilai X telah diberi sebagai 2. Ganti nilai Y sebagai 6 dan ganti nilai X sebagai 2. Mana kita dapati K bernilai 6 bahagi 2 bersamaan dengan 3. Maka kita boleh ungkapkan Y dalam sebutan X dengan memasukkan nilai pemalar K yang telah diperoleh tadi ke dalam persamaan Y sama dengan KX. Itu Y sama dengan 3X. Baiklah, kita pergi kepada soalan B. Hitung nilai X apabila Y bersamaan dengan 27. Baiklah, daripada soalan A, kita dapati Y sama dengan 3X. Sekarang kita ganti nilai Y yang telah diberi iaitu 27. Masukkan Y sebagai 27 bersamaan dengan 3X. Maka kita dapati X bersamaan dengan 27 bahagi 3. X adalah 9. Maka kita telah menyelesaikan kedua-dua soalan hubungan antara Y dan X dan juga nilai X apabila Y bersamaan dengan 27. Baiklah, ketiga-tiga contoh yang telah kita lihat tadi memberi gambaran tentang hubungan ubahan langsung dalam tajuk 5.1. Secara kesimpulannya, dalam ubahan langsung kita telah mengkaji situasi apabila suatu kuantiti bertambah, maka satu lagi kuantiti turut bertambah. Begitu juga sebaliknya, yakni sekiranya kuantiti itu yang pertama itu berkurang, maka satu lagi kuantiti akan turut berkurangan. Bagi menentukan bahawa suatu kuantiti Y berubah secara langsung,
dengan kuantiti X, kamu lihat nilai hasil bahagi Y dan X. Kiranya ia adalah pemalang, maka kita boleh tulis Y bahagi dengan X bersama dengan K, di mana K adalah pemalang, ataupun boleh ditulis sebagai Y bersamaan dengan KX. Maka kita telah selesaikan tab tajuk yang pertama, iaitu ubahan langsung. Sekian, terima kasih.